Terdapat beberapa elemen terpenting yang menyumbang kepada pelaksanaan program pendidikan khas yang lebih berkesan. Yang pertama ialah rancangan pendidikan individu ataupun RPI. Rancangan pendidikan individu ataupun RPI merupakan satu dokumen yang bertulis. Ia dirancang khusus untuk seseorang murid. Ia juga dibentuk bertujuan untuk mendokumentasikan segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran serta perkhidmatan yang disediakan. RPI berfungsi sebagai satu alat ataupun instrumen untuk menentukan kerjasama dan kolaborasi antara sekolah, ibu bapa, murid itu sendiri dan jika perlu dengan pegawai pendidikan daerah dan juga individu dari agensi atau khidmat sokongan yang lain. RPI pada dasarnya adalah satu pernyataan ringkas tentang tahap prestasi seseorang murid, perancangan yang merangkumi aspek akademik dan juga bukan akademik, maklumat yang mengandungi satu siri objektif yang boleh diukur bagi setiap matlamat yang dikenal pasti, objektif prosedur dan juga urutan penilaian bagi menentukan pencapaian satu huraian berhubung dengan perkhidmatan yang diperlukan oleh murid dan juga RPI merupakan perancangan jangka masa dan tarikh perkhidmatan yang disediakan untuk murid. Kesimpulannya, RPI adalah rancangan program penilaian berterusan untuk seseorang murid dan juga sebagai teras perancangan pendidikan dalam program pendidikan khas. Elemen yang kedua ialah penglibatan ibu bapa. Penglibatan ibu bapa di dalam pendidikan anak-anak mempunyai hubungan positif dengan tahap pencapaian akademik anak-anak. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas, penglibatan ibu bapa adalah faktor utama yang menjadikan peningkatan dalam perkembangan kanak-kanak tersebut. Semua ibu bapa boleh membantu anak mereka mencapai potensi sepenuhnya dengan melibatkan diri dengan pembelajaran anak-anak, khususnya bagi anak-anak yang berkeperluan khas ini. Setiap ibu bapa akan menjadi rakan yang aktif dalam proses pembelajaran anak mereka, bukan hanya di sekolah, tapi juga melalui aktiviti yang lazim seperti hari sukan dan juga hari penyerahan kad laporan. Malahan, ibu bapa juga perlu melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak di rumah. Tanpa penglibatan ibu bapa di sekolah maupun di rumah, ini menyukarkan lagi anak-anak berkeperluan khas untuk meningkatkan potensi diri mereka. Elemen yang seterusnya ialah penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Sesebuah bilik darjah mempunyai peranan besar dalam menghasilkan aktiviti pembelajaran yang baik. Oleh itu, pelbagai aspek perlu diambil kira sebelum sesebuah bilik darjah pendidikan khas dibina ataupun diubah suai. Bilik darjah yang sempit ataupun kurang selesa boleh menghasilkan suasana pembelajaran dan juga pengajaran yang hamba dan juga kurang berkesan, terutamanya bagi murid yang berkeperluan khas ini. Bilik darjah pendidikan khas sepatutnya dibina secara terancang serta memenuhi ciri-ciri sebuah ruang pembelajaran bagi pelajar tersebut. Sebagai contoh, bilik darjah pendidikan khas ini perlu disediakan tandas ataupun laluan bagi pelajar kurang upaya fizikal, perabot dan juga ruang penyimpanan alat bantu mengajar yang bersesuaian. Ini adalah kerana bilik darjah yang sesuai, ceria dan menarik boleh menimbulkan minat pelajar-pelajar pendidikan khas ini untuk belajar. Di Malaysia, masih terdapat banyak lagi bilik darjah pendidikan khas yang dibina dan diubah suai tidak sesuai untuk bagi pelajar-pelajar ini belajar. Secara keseluruhan, dapatlah disimpulkan bahawa infrastruktur bilik darjah sekolah dan juga PPKI di negara ini masih memerlukan penambahbaikan dan peningkatan mengikut satu spesifikasi standard yang dikeluarkan oleh badan yang bertanggungjawab. Elemen yang terakhir ialah sistem sokongan. Khidmat sokongan merupakan satu kumpulan orang yang mempunyai kepakaran dan juga keperihalan dalam kerja-kerja sosial. Mereka terdiri daripada para profesional yang mahir dalam bidang tertentu dan bekerja sebagai berpasukan dan tidak berdasarkan apa-apa bayaran. Mereka dikenali sebagai pasukan pelbagai disiplin ataupun kumpulan multidisiplin.
Pasukan pelbagai disiplin atau juga dikenali sebagai School Based Support Team SBST merupakan satu kumpulan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada murid-murid pendidikan khas. Khidmat sokongan biasanya dalam bentuk bantuan atau pertolongan seperti khidmat kepakaran, penasihat, kemudahan, perundangan, kewangan ataupun psikologi dalam menangani murid-murid pendidikan khas bagi mencapai matlamat pendidikan. Selain itu, kumpulan ini juga akan bergabung tenaga untuk menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak pendidikan khas ini. Pasukan pelbagai disiplin ini juga berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar, merancangkan program pendidikan dan juga menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan program pendidikan khas. Antara sebab mengapa perlunya ada kolaborasi dan kerjasama di antara pasukan pelbagai disiplin ini dalam pendidikan khas di sekolah adalah kerana untuk menjalankan diagnosis tentang ketidakupayaan dan tahap kanak-kanak pendidikan khas, setiap jenis ketidakupayaan dan tahapnya memerlukan pengendalian yang berbeza. Semua elemen ini adalah penting dan patut diberi perhatian oleh semua pihak demi kelangsungan program pendidikan khas di negara ini. Semua elemen-elemen yang telah saya terangkan adalah amat bertetapan dengan satu dasar antarabangsa iaitu pernyataan Salamanca. Di negara-negara di dunia termasuk di Asia telah memulakan program pendidikan khas ini yang bertitik tolak daripada saranan dan gesaan beberapa deklarasi di peringkat antarabangsa. Di antara deklarasi yang menjadi dasar kepada pendidikan khas di Malaysia adalah The Framework for Action on Special Needs Education, Salamanca Statement 1994. Rangka tindakan ini telah memperakukan tentang hak dan peluang kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapatkan pendidikan serta mempunyai peluang bagi mencapai dan mengekalkan tahap pembelajaran yang diterima. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak berkeperluan khas ini juga mempunyai kebolehan, minat, kemampuan dan juga keperluan pembelajaran yang sama seperti kanak-kanak yang normal, yang sihat dan juga cerdas dari segi fizikal dan juga mental. Rangka tindakan Salamanca telah memperakukan bahawa kanak-kanak khas ini mempunyai hak untuk memasuki sekolah biasa melalui amalan inklusif. Negara-negara yang bersidang di Salamanca disarankan supaya memberi keutamaan terhadap polisi dan peruntukan kewangan agar sistem pendidikan dapat diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak khas ini diserap ke dalam sistem pendidikan tanpa mengira perbezaan individu dan masalah yang dihadapi oleh mereka. Ekoran daripada persidangan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengambil beberapa inisiatif dalam memperkenalkan pendidikan inklusif di Malaysia pada tahun 1995. Amalan inklusif ini telah lama diperkenalkan dan dilaksanakan di Malaysia melalui rancangan pendidikan integrasi ataupun percantuman. Antara program inklusif yang telah dilaksanakan di Malaysia adalah seperti inklusif penuh, inklusif separa dan juga inklusif tempat.